Perhatian kini beralih pada kes lain melibatkan Najib, ahli politik lain. Dengan Najib Razak mula menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas disabit bersalah dalam kes rasuahnya SRC International yang berjumlah Rm42 juta. Perhatian kini beralih ke kes Mahkamah Utama yang lain. Tidak lain tidak bukan tuan-tuan, puan-puan. Antaranya perbicaraan terhadap istrinya Rosma Mansur dan kawan baik Najib atau sekutu rapatnya, yaitu Presiden UMNO Ahmad Said Hamidi. Begitu juga dengan kes bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Najib, Rosma dan Zahid mula dihadapkan ke mahkamah sekitar 2018 hingga 2019, manakala Syed Saddiq dan Lim Guan Eng sekitar tahun 2020 dan 2021. Bagi Najib, masih ada 4 perbicaraan jenayah yang perlu diharunginya. Kesemua kes tersebut masih peringkat pendakwaan di mahkamah dan mahkamah masih belum memutuskan sama ada dia perlu membela diri atau tidak. Ini berkaitan dengan 1MDB, yaitu kes pertama adalah perbicaraan rasuah yang melibatkan Rm2.28 bilion dana 1MDB yang dijadwal bersambung esok di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada November 2018, dia didakwa dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Ketika prosiding di depan Hakim Colin Lawrence Square pada 23 Jun lalu, saksi pendakwaan ke-20, yaitu bekas Menteri Keuangan kedua Ahmad Husni Hanatslah, dalam keterangannya berkata Najib memiliki kuasa membuat keputusan dalam 1MDB, bukannya dia. Ini satu kejutan lagi untuk Najib Razak. Husni juga merupakan salah seorang saksi pendakwaan utama dalam perbicaraan kes SRC International. Pada Agustus 2019, dia berkata, Najib selaku Menteri Keuangan memberitahunya agar tidak campur tangan dalam 1MDB. Bermula sebagai subsidiari 1MDB, SRC kemudian menjadi milik penuh Menteri Keuangan, diperbadankan MKD. MKD juga pemilik penuh 1MDB. Najib pernah menjadi penasihat emeritus SRC dan pengurusi lembaga penasihat 1MDB. Ini berkenaan lagi dengan pindah laporan audit 1MDB, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana kes kedua Najib adalah dakwaan salah guna kuasa sebagai Perdana Menteri untuk mengarahkan laporan akhir audit 1MDB dipindah sebelum ia dibentang ke jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC bagi mengelak sebarang tindakan terhadapnya. Ketika prosiding di depan Hakim Mohammed Zaini Mazlan pada 12 Ogos, pegawai SPRM Hanif Lami dalam keterangannya berkata, Najib mahu memindah laporan itu pada 2016 untuk melindunginya daripada kesan undang-undang. Bekas CEO 1MDB Arul Kandasamy pada mulanya turut didakwa dalam kes itu, namun kemudian menjadi saksi pendakwaan utama. Perbicaraan kes dijadwal bersambung Jumat ini. Satu lagi kes SRC International di depan Hakim sama, Najib juga berdepan isu atau berdepan satu lagi kes jenayah, yaitu
Pengubahan uang haram melibatkan RM 27 juta dana SRC. Namun kes ini telah ditangguhkan beberapa kali sejak 2019 bagi memberi laluan kepada kes lain terhadap Najib. Perbicaraan dijadwal bersambung pada 28 September ini. Bagi kes keempat terhadapnya pula, Najib berdepan 6 pertuduhan pecah amanah jenayah yang melibatkan RM 6.6 bilion dana yang berkaitan International Petroleum Investment Company IPIC itu. Pada 3 Mac lalu, Hakim Muhammad Jami Husin menolak permohonannya dan seorang lagi tertuduh Muhammad Irwan Serigar Abdullah, yaitu bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan, untuk dibebaskan tanpa dilepaskan. Kes ini akan dibicarakan pada tahun depan. Tahun depan tuan-tuan dan puan-puan baru akan dibicarakan, yaitu pada 1 hingga 4 dan 8 hingga 11 April dan keseluruhan bulan Mei. Bagi Rosma pula, dia berdepan 2 perbicaraan. Perbicaraan pertama adalah kes rasuah berkaitan proyek pembekalan tenaga hybrid solar di 360 sekolah di pedalaman Sarawak yang berjumlah RM 1.25 bilion. Banyak juga nih tuan-tuan dan puan-puan. Mahkamah dijangkakan memberi keputusan pada 1 September ini. Inilah penentuan nasib Rosma Mansur pada 1 September ini. Dia didakwa meminta rasuah berjumlah RM 187.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holding Sendirian Berhad, Saidi Abang Samsudin, melalui bekas pembantunya Rizal Mansur. 2 lagi pertuduhan adalah berkenaan menerima RM 6.5 juta daripada Saidi. Banyak duit Rosma. Kalau ini betul memang banyak ini. Rosma diarahkan membela dirinya pada 18 Februari tahun lalu lagi. Dia juga kini berdepan perbicaraan yang melibatkan pertuduhan pengubahan uang haram dan pengelakan cukai berjumlah RM 7 juta ai. Banyak. RM 7 juta. Ini baru cukai. Dia berdepan 12 pertuduhan pengubahan uang haram melibatkan RM 7097750 7 juta lebih, dan 5 pertuduhan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pada 22 November ini, Mahkamah Rayuan akan mendengar permohonannya agar Zaini menarik diri daripada mendengar kes itu. Kalau hakim buat macam cara Najib baru-baru ini, mungkin tidak sampai 22 November ini akan ada keputusan yang diberikan untuk Rosma. Oke, untuk Zaid Hamidi, Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO ini kini sedang mengharungi 2 perbicaraan di mahkamah. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dia kini sedang membela diri bagi kes rasuah melibatkan jutaan ringgit dana Yayasan Akal Budi yang diasaskan oleh beliau sendiri. Didakwa pada 2018, Ahmad Zaid diarah membela diri pada 24 Januari lalu. Berhubung 47 pertuduhan terhadapnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kes ini 12 pecah amanah jenayah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pengubahan uang haram. Pada 24 Ogos lalu, Zahid dalam keterangannya berkata sumbangan RM 13.25 juta daripada ahli perniagaan Junaid Asyarab Mad Syarif adalah untuk kebajikan yayasan itu dan bukan untuk manfaat pribadi, katanya. Perbicaraan akan bersambung pada 29 Ogos ini. Sekejap sudah. Ini pun bakal menjadi mimpi ngeri untuk Zaid Hamidi.
Dalam perbicaraan kedua di Mahkamah Tinggi, Shah Alam Zaid berdepan 40 pertuduhan berkaitan sistem visa luar negara VLN. Dia berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah Rm44 juta daripada Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB ketika menjadi Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem VLN, serta mengekalkan persetujuan kontrak untuk membekal sistem bersepadu VLN. Boleh tahan Zaid Hamidi banyak dia terima duit daripada UKSB. Pada 11 Agustus lalu, pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 18 saksi. Hakim Muhammad Yazid Mustafa menetapkan 1 hingga 6 September ini untuk penghujan lisan. Oke, manakala untuk Lim Guan Eng, tuan-tuan dan puan-puan. Lim Guan Eng berdepan sejumlah pertuduhan di 2 mahkamah berbeza, yaitu di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dia kini dibicarakan atas 4 pertuduhan berkaitan proyek terowong dasar laut Pulau Pinang yang berjumlah Rm6.3 bilion, tuan-tuan dan puan-puan. 2 pertuduhan berkaitan dakwaan menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang untuk mendapat 10% daripada keuntungan proyek itu, serta menerima Rm3.3 juta suapan daripada ahli perniagaan, yaitu Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli. 4 pertuduhan lagi berkenaan dakwaan menyebabkan 2 lot tanah yang bernilai Rm208.8 juta milik kerajaan dilupuskan kepada 2 syarikat yang dikatakan mempunyai kaitan dengan proyek terowong berkenaan. Pada 10 Agustus lalu, seorang juru nilai swasta dalam keterangannya berkata nilai sebenar 2 hartana itu adalah Rm300 juta. Berbeza dengan kenyataan 2 pegawai Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH Negeri sebelumnya, bahwa tanah terbabit bernilai hanya Rm80 juta. Kes ini masih di peringkat pendakwaan dan akan bersambung 29 September ini. Nah, bersedialah kau Lim Guan Eng. Di Mahkamah Session Batu Wat pula Lim berdepan 1 pertuduhan rasuah berkaitan dakwaan membantu sebuah syarikat mendapatkan proyek. Ahli perniagaan Pang Li Kun didakwa bersebat dengannya dalam kes itu. Istri Lim, Betty Chiu Gek Cheng, juga didakwa dengan 3 pertuduhan pengubahan uang haram. Macam si Rosma juga ini. Namun kes-kes ini masih peringkat pendakwaan dan masih belum memasuki perbicaraan penuh. Oke, yang seterusnya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yaitu bekas Ketua Pemuda Bersatu. Dia berdepan kes penyelewengan yang melibatkan Rm1.12 juta milik sayap parti itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan. Dia dituduh selaku Ketua Pemuda Bersatu yang diberi kepercayaan mengawal dana, bersebahat dengan Rafiq Hakim Razali, ketika itu bendahari, untuk melakukan pencamanaan jenayah berjumlah Rm1 juta. Woi, banyak kaya Saddiq kalau ini betul kaya dia. Bagi pertuduhan kedua, Syed Saddiq didakwa menyalahguna Rm120.000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan uang itu. Dia juga berdepan 2 pertuduhan terlibat dalam pengubahan uang haram, yaitu 2 transaksi yang masing-masing berjumlah Rm50.000 yang didakwa diperoleh daripada kegiatan haram dari akaun banknya ke akaun ASB miliknya. Boleh tahan Syed Saddiq.
semalam bernama melaporkan Posurujaya Kehakiman Azhar Abdul Hamid yang mendengar kes itu telah menolak permohonannya untuk mendapatkan salinan keterangan Rafiq kepada SPRM. Kes ini masih di peringkat pendakwaan dan akan bersambung 27 September ini. Apapun, Syed Saddiq haruslah bersedia dengan segala kemungkinan keputusan mahkamah. Kalau memang bersalah, habislah, terpaksa akan seperti Najib yang akan menjalani hukuman. Sebab sedangkan bekas Perdana Menteri pun, Hakim negara Malaysia, Ketua Hakim Negara Malaysia tidak segan-segan untuk memenjarakan, apalagi setakat isteri kepada bekas Perdana Menteri, Presiden UMNO, Lim Guan Eng, Syed Saddiq. Mereka semua ini akan menjadi perhatian, akan menjadi top isu pada bulan-bulan yang akan datang ini, hari-hari yang akan datang ini. Karena Najib sekarang dia sudah di penjara dan yang lain-lain ini berkemungkinan akan menyusul jika disabit kesalahan. Sebab Badan Kehakiman negara kita memang ternyata menegakkan keadilan undang-undang di negara Malaysia ini.